Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so untuk sesi kelas yang keberapa dah ni? 13. Okay, sesi kelas yang ke-13. Okay, di mana sesi sebelum ni yang ke-12 kita dah menghabiskan chapter 5 terus. Okay. Selepas 3 sesi untuk chapter 5, okay, hari ni kita target kalau boleh habiskan teruslah chapter 4 ni. Okay, jom. So, chapter 4 which is jadual berkala unsur ataupun the periodic table of element ni, yang seperti mana yang kita tahu, jadual berkala ni dia ada okay. Untuk yang bahagian bawah ni dia ada 7, untuk bahagian ke kanan ni dia ada 18. Which is kalau in DLP punya, we have 18 group and 7 period. Okay. Kalau untuk bahasa Melayu ni pula, saya nak cari mana. Kalau bahasa Melayu, enggak, mana Okay. Kalau bahasa Melayu, okay. Kalau bahasa Inggeris, kita panggil group 1 until group 18. Kalau bahasa Melayu, kita panggil color 1 sehingga color 18. Okay. Lepas tu, untuk yang ni, period, okay, kita panggil period 1 until period 7. Okay. Kalau bahasa Melayu kita panggil kumpulan 1 sehingga kumpulan 7. Okay. So jom. Dan kebiasaannya kan, soalan kita ni, soalan yang untuk KSSM ni, KBSM pun popular jugalah. Dia suka tanya, dia punya asal usul dia juga. Kita kena tahu juga dia punya sejarah ya, kawan-kawan sekalian. Okay, junior-junior sekalian dan rakan-rakan sekalian lah. Okay, so kita kena tahu dia punya sejarah. Okay, so yang kita ada 7 subtopik ya. Dia tak adalah sepanjang garam-garam tu, Masya Allah panjang. Sampai berapa banyak kelas dah. 7 ke 8 kelas kot saya buat. Okay, so next kita masuk dulu 4.1 which is perkembangan jadual berkala unsur, di mana dia pasal sejarah dia lah, sejarah dia tersendiri ataupun development of the period table. Okay, so jom. Okay, so kita dekat sini kita ada 1, 2, 3, okay, ada 6. Ada 6 ahli sains yang terlibat dalam perkembangan jadual berkala unsur, ataupun we have 6 scientists which contribute okay in the production lah, in the development for periodic tables lah of element. Okay, yang pertama, okay, dia suka macam nama barat kan macam payah sikit kan. Yang ni macam daripada benua Eropah macam Itali ke, macam tu lah nama dia yang ni. Okay, so Antoine, sorry tak erti sebut. Okay, Lavoisier. Okay, apa dia cakap? Yang pasti kalau yang ni dia suruh isi petak, bukan isi petak kosong, nanti bagi suruh kita ni yang jawab kan. So yang kita kena tahu, okay, apa pendapat dia ataupun apa dia punya sumbangan dia ataupun dia punya teori lah. Okay, what is his contribution, okay, or his theory, okay, about development, okay, about the periodic table lah. Ya Allah, time ni ya nak tersekat-sekat. Okay, sorry. Okay, so yang ni mengelaskan unsur mengikut kumpulan tertentu, di mana
ada 3 kumpulan dah. Dia asingkan. Di mana unsur-unsur tu diasingkan ikut sama ada dia gas ke ataupun logam dan juga bukan logam. Logam dan juga bukan logam ni dia macam ni lah, dia solid ataupun pepejal. Ataupun classified, yang ni ada bagi tahu Kenapa ada juga, okay. Okay, so he classified the element, okay, according to its ni lah, to its group, okay, ataupun its type, which is gas, metal and non-metal, ataupun dia cakap distinguish tu maksudnya dia macam mengasingkan, okay, metal and non-metal elements. Lepas tu dia ada ni lah, so for group. Pelik pula kenapa dia asingkan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, so kena tengok dua-dua. Okay. Jadi bila dia mengelaskan unsur tu mengikut 3 kumpulan ni kan, which is gas, logam dan juga bukan logam. Okay. Jadi dia punya tu kurang tepat sebab kenapa? Yang ni, gas, logam dan bukan logam ni juga dia ambil kira yang mana yang cahaya dan juga haba sebagai unsur. Di mana cahaya dan haba ni bukan unsur ya. So dia macam, dia punya tu tak tepat lah, which is he included the light and also heat as element in the periodic table, which is orang ni dia telah menulis senarai ataupun list lah yang pertama, di mana list tu ataupun senarai tu dia mengandungi 33 unsur termasuk 2 ni, which is cahaya dan juga haba, light and heat. Okay, next. Johann, okay, Dobereiner, okay. So dia ni mengelaskan 3 unsur dan menamakannya sebagai triad. Okay, di mana dia mengelaskan ni, okay, dia hanya terhad kepada beberapa unsur saja, namun klasifikasi ini menunjukkan perhubungan antara sistem pula, sifat kimia, unsur dan juga jisim atom. Okay. So next yang tadi ni, okay, classified 3 elements of the same nature. Okay, dia ada tambahkan macam dia samalah dia punya sifat dia into group which is called triads. Okay, dia macam setiap kumpulan tu macam ikut ciri-ciri yang berlainan, dia ada 3 unsur, sebab tu dia panggil triad lah. Ada 3 unsur tu, menunjukkan triad tu 3 unsur. Contohnya macam ni. Okay. Lithium which is Li, sodium Na, potassium K, potassium. So yang tu triad, di mana triad tu menunjukkan 3 unsur dalam satu grup ataupun kumpulan lah. Okay, next. He showed the relationship between the chemical properties of elements and atomic mass. Okay, dia macam bukan about his theory, okay, teori. Okay, teori yang macam dia dah classify 3 unsur ni ikut dia punya ciri-ciri yang sama lah. Okay. Dalam grup di mana unsur-unsur ni bila dah ada dalam satu grup kan, dipanggil triad. Okay. Di mana dia punya klasifikasi tu, okay, after he classified, okay, yang dia yang triad tu kan, yang tu dia macam menunjukkan dia punya relationship ataupun hubungan antara ni lah, sifat kimia unsur tu dan juga dia punya jisim atom. Okay.
So maksudnya dia macam ni lah, dia classify, dia kelaskan ikut juga dia punya sifat kimia dan juga bukanlah dia macam ada lah apa-apa dia punya ciri. Lepas tu kita macam kita tengok dia punya hubungan, macam dia hubungan tu saling berkait antara satu sama lain, macam dia tak ada beza sangat tau. Dia macam sifat kimia unsur tu hampir sama dan juga beza antara jisim atom ni ataupun atomic mass ni dia macam lebih kurang sama macam tu. Okay, so John Newlands ni apa pula dia punya teori ataupun sumbangan dia dalam kimia ni? Okay. Dia telah bukan dia lah, kita disebabkan orang yang dia hormati sebab dia menyumbangkan untuk apa-apalah, tak kisah. Okay. Dia lagi, beliau telah menyusun mengikut pertambahan jisim atom. Okay, jisim atom maksudnya dia macam untuk lain-lain unsur, lain-lain dia punya nilai jisim atom ataupun atomic mass. Okay. Beliau telah menyusun 7 atom dalam satu baris, di mana beliau telah mendapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berulang pada setiap unsur ke-8. Okey. Jadi yang ni dinamakan sebagai hukum oktav ataupun law of octaves. Okey. So kita punya clue dia macam ni lah. Dia macam yang ni, ahli sains ni kita nak ingat kan, siapa yang first introduce macam yang paling karut lah, biasanya kita nak mengkaji tu balik kan, sebab dia karut tau, dia tak berapa logik. Dia macam, dia logik cuma dia punya fakta yang dia bagi tu kurang tepat dan kita nak membetulkan fakta tu. Sebab tu menarik bila macam after seseorang tu dia dah buat satu kajian tapi masalahnya kajian tu tak diterima oleh orang ramai dan juga masyarakat disebabkan dia punya bukti je yang tak berapa cukup. Jadi macam kita yang setuju dengan pendapat dia, tapi memanglah macam kita pun membangkang juga dia punya bukti sebab bukti tu pada kita tak berapa cukup. Jadi dia punya kajian ni dia macam ni lah, diteruskan dengan orang lain sampailah dikata orang yang terkini yang macam tak ada siapa nak, bukan tak ada siapa nak tapi tak ada siapa yang boleh mengalahkan teori dan juga bukti saintis tu yang mengatakan sesuatu perkara tu lah. Okay. Jadi nanti akan ada saintis baharu yang akan buat jadual berkala unsur yang betul-betul orang boleh faham ke, senang nak tengok ke, macam tu. Nanti akan ada lagi. Kalau ada yang nak buat lah, tapi setakat ni kita tengok jadual unsur pun dia dah cantik dah menarik dah, rasanya tak ada kot, melainkan untuk apa-apa sumbangan kimia sesuatu yang baharu. Ada juga setiap tahun akan ada benda baharu, kajian baharu yang akan diteruskan dengan saintis-saintis lain lah nak membuktikan bahawa fakta yang dikemukakan ataupun bukan fakta lah, dia punya teori, walaupun teori orang lain tapi dia macam dia nak bantu beri sumbangan juga macam tu. Disebabkan minat lah, biasanya saintis ni dia memang ikut minat, semua benda boleh lah dia buat. Okay. Sama balik, okay. Yang ni nak ingat Antoine Lavoisier. Okay, kita nak ingat dia punya ahli saintis yang awal yang menyumbangkan dia punya teori dan juga dia punya bukti hasil dapatan kajian dia dalam perkembangan jadual berkala unsur ni. Kita buat bukan akronim lah, kita ingat awal which is A besar, L besar. A besar kita tahu Antoine, lepas tu L tu Lavoisier. Okay, next. Untuk Johann W. Berliner. Okay, so kita nak buat apa? Okay, disebabkan dia kata triad, so kita buat
JDT. Okay, JDT. Kenapa? Sebab JDT kan popular kan, lagi part bola kan. So kita boleh kaitkan juga, kita buat akronim kita sendiri. Bukan akronim lah, kita macam kita nak merangsang kita punya ingatan. So kita kena aktif, kita kena buat macam pengkajian kita sendiri yang aktif supaya dia dapat aktifkan ingatan kita. Jadi J ni okay, untuk Jo Heng tapi kena double N. Okay. Di mana kita nak ingat macam mana dia double N, kita kaitkan dengan DT ni. Dia ada 2 huruf, jadi N ada 2. Okay, next. Okay, D kita ambil dia yang paling belakang. Huruf yang paling, bukan huruf lah, perkataan yang paling belakang lah nama dia, which is dot. Adalah 2 titik tu tadi kan, 2 titik tu tadi. Okay, 2 titik tu dot. Beriner. Okay. So, yang ni boleh juga senang. Kenapa kita buat formula dia JDT selain untuk nak memudahkan kita hafal nama ni. Okay. Disebabkan dia buat triad. Alang-alang. Bagus juga kita ada Johor pula. Okay, Johor Darul Takzim ni. Kenapa? Sebab T ni kita boleh kaitkan sebagai teorinya di mana Joheng W. Beriner ni dia dah buat teori. 3 unsur tu nanti after dikelaskan dalam satu grup yang sama, dia akan 3 unsur tu tadi dia akan dipanggil triad. Jadi JDT. Joheng apa tu adalah W dekat tengah-tengah. Okay. Beriner tu dia mengekalkan pula. Dia buat satu teori di mana 3 unsur sama dengan ataupun dipanggil triad. 3 element is called triad. Okay. Due to its same nature lah ataupun dia punya kategori yang sama. Dia punya ciri-ciri. Okay. So ini awal which is A besar, L besar. Which is macam W ni kita boleh kaitkan macam mana W tu dia macam tak berapa tepat lah, macam wah. Dia macam tanya. Allah. Tekak. Sekejap. Macam mana nak kait okay, tak apa. So wah ni kita macam ingat WhatsApp lah, macam dia nak tanya. Macam WhatsApp kan, WhatsApp. So dia macam nak tanya. Sebab kenapa dia buat teori tu, dia includekan juga dia dah buat dah unsur senarai pertama untuk unsur di mana dia senarai tu dia mengandungi 33 unsur. Jadi dia macam dia punya teori tu bolehlah juga logik di mana dia asalnya ikut gas, logam dan juga bukan logam. Cuma dia punya bukti tu kurang tepat. Sebab kenapa? Sebab dia kelaskan juga cahaya dan juga haba. Okay. Jadinya boleh kot kita ingat awal. So WA which is WhatsApp. Sebab kenapa? Sebab dia punya teori kurang tepat dan kita mempersoalkan kenapa cahaya dan haba ni sebagai unsur. Macam tu kita nak ingat. Okay, yang ni JDT tadi, T tu menunjukkan triad di mana triad tu maksudnya 3 unsur di bawah satu ciri yang sama ya. Okay. JD tu untuk nama dia lah, Johan W. Beriner. Okay. Next. Yang tadi ni join new length. Okay. Kita ambil yang ni. New. Maksudnya dia buat sesuatu yang baru. Dia buat satu inovasi baru. Inovasi tu maksudnya dekat sini dia punya macam apa? Dia punya ya Allah. Dia punya apa? Dia buat benda baru lah. Inovasi tu benda baru kan. Okay. Dia buat improvement lah. Okay. Dia buat improvement macam mana? Okay. Macam dalam satu baris. Salah. Yang ni dikaitkan juga
dengan matematik tingkatan 5 di mana macam ni matrix. Okay, dia macam matrix sikit lah. Kalau matrix nak buat bentuk matrix. Okay, sekejap dia ilmu ni saling berkait tau. Tengok tengok sini. Okay, kenapa saya bagi tahu dia sama macam matrix? Tengok ni. Okay, sini. Kalau matrix kita tahu dia ada bracket yang ni kan. Dia ada bracket ni, lepas tu ada nombor 4, 3 contoh, 7, 0.5 contoh. Okay. Jadi yang ni kita tahu. Okay, nilai A besar ni, A besar adalah 2. Ke A besar? Lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi maksudnya kat sini dia ada 2 baris, 2 laju. Maksudnya kat sini 2 darab 2. So bila dia cakap pasal dalam satu baris, okay, dia kata menyusun 7 atom. Okay, kita tengok balik jadual unsur, kita tengok balik. Okay, sini 1 hingga 7 maksudnya yang ni dah inovasi daripada ni. Join new lens ni tadi. Sebab kenapa? Sebab dia 7 atom tu satu baris. Baris tu maksudnya dia macam ni lah. Dia punya baris macam ni. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 sampai 7. Okay. Dia baris tu yang melintang ataupun horizontal. Okay. Next. Jadi yang ni seperti mana yang kita tengok unsur pula. Jual berkala unsur yang sekarang ni ataupun the latest periodic table of elements ni. So dia ada apa tadi? Dia ada 7 apa tadi? Kan tadi ada conteng ke? Tak contengnya. Ada 7 period 7 kumpulan ya tadi. Kumpulan 7 kumpulan. Okay. So macam tu lah inovasi yang dibawa oleh Join New Lens di mana start daripada dia punya teori tu lah kita dapat yang ni 7 kumpulan ataupun 7 period di mana dia menyusun secara melintang ataupun horizontal. Okay, next. Okay. Teori daripada saintis yang bernama Lothar Meyer. Okay, di mana dia telah memplot garis isi padu atom melawan, dia nak melawarkan ya. Okay. Melawan jisim atom unsur. Okay. Jadi mendapati unsur yang paling berada di kedudukan yang setara pada melengkung graf mempunyai sifat kimia yang serupa. Wow. Jadi okay. Jadi Lothar Meyer ni telah membuktikan ulangan sifat unsur seperti teori Join New Lens ni tadi di mana dia mendapati sifat unsur kimia ataupun fizik juga dia berulang pada setiap unsur yang ke-8. Sebab itulah dia punya susunan dia macam ni. So macam ni, macam ni. Dia macam maksudnya sini dia punya aku belajar batuk. Okay. Sorry. Ni ngantuk juga maaf. Okay. So dia punya sifat kimia dan sifat fizik ni dia berulang pada setiap unsur yang ke-8. Sebab tu bila ulang tu dia bawa ke bawah. So nampaklah tersusun kan. Tu teori dan telah dibuktikan oleh Lothar Meyer lah. Teori Join New Lens yang kemudiannya disokong oleh Lothar Meyer. Okay, jom tengok bahasa Inggeris. Okay. So by Lothar Meyer, okay, he had, tak apa-apa ya. Pasti dia punya yang tu, okay. Okay, he plotted the graph of atomic volume, okay, against. Bila against ni kita tahulah yang ni maksudnya dekat Y, yang ni dekat X. Macam ni. Atomic volume lawan dengan atomic mass. So jadi okay. Jadinya Allahu Akbar. Okay. Jadinya
Yang ni macam dia terror lah sebab kenapa? Sebab dia buktikan guna ni dia guna graph. Okay. Jadi lawyer, okay. So lawyer Mayer have found that elements at equivalent positions on the curve have similar chemical properties. And then Lothar Meyer have proved that recurrence macam tu lah lebih kurang, okay, in properties of elements similar to Newlands. Okay, next kita ada okay, ni kita nak ingat dia macam ni lah, mengiyakan. Okay, dia kata ya. Maksudnya dia setuju dengan teori yang dibawa oleh John Newland yang sebelum dia lah. Di mana dia setuju. Di mana bila dekat kedudukan setara dia macam ni lah, dia macam ada graf tu dia macam ni, dia dapat macam ni, rasanya macam tu lah. So, yang ni maksudnya dia punya dia punya ciri kimia tu dia sama. Jadi dia buktilah dia betul untuk pendapat ataupun teori yang dikemukakan oleh John Newlands. Next, we go to the fifth scientist. Saintis yang kelima lah. Saintis yang kelima, dia terlibat dalam perkembangan jadual berkala unsur. Jom. Dimitri Mendeleev. Okay. Which is dia telah menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Okay, sama juga. Dia punya sumbangan tu sama juga. Dia sama juga dengan John Newlands. Okay, dia ikut juga. Okay. Di mana hanya unsur yang mempunyai sifat kimia yang serupa disusun dalam laju menegak yang sama. Dan beliau berjaya meramal unsur yang berada di atas dan bawah unsur jadual. Okay, jadinya macam ni lah kita belajar. Kita ada group 1, apa dia punya ciri yang sama. Dia punya group 18, apa ciri dia yang sama, ataupun color 18, apa ciri kimia yang sama dengan ciri kimia yang sama dekat color 1. So start daripada Dimitri Mendeleev. Okay. Sama juga macam John Newlands tadi, dia buat unsur tu susun ikut penambahan jisim atom. Dan dia susun yang ni lah kita guna sampai sekarang. Sekejap nak highlight. Boleh highlight. Okay. Kita nak highlight yang mana yang kita dah guna sekarang, yang sedia ada hasil sumbangan teori saintis-saintis ni. Okay, yang ni kita dapati dia kata laju menegak yang sama ni, laju tu kita tahu lah dia menegak, which is vertical which is menunjukkan group ataupun color lah. Okay, next. Yang ni pula yang tadi apa sumbangan yang dapat sama? Apa tadi ya Allah? Okay, setakat ni yang tu je lah. Mana yang 7 tu? Ni. Menyusun 7 atom dalam satu baris tengah. Ini dah start lengkap dah ni. Maksudnya macam ni. Yang mengikuti teori John Newlands ni pula, dia teruskan usaha John Newlands ni untuk dia buat laju ataupun dia buat ni lah. Color sampai 18. 1 hingga 18, group 1 until group 18. Yang ni untuk period ataupun dia buat untuk kumpulan John Newlands ni. Dia buat first untuk kumpulan, yang untuk laju. Cara kita nak ingat, okay, tak apalah kita gabung. Kita gabungkan. Jadi kita nak ingat, okay, KL. First dia buat color ataupun group. Second, baru dia buat laju, which is period ataupun kumpulan. So macam tu. Kita ingat KL. Okay, next. Bahasa Inggeris. Okay. Dimitri Mendeleev have arranged
elements according to their increasing atomic masses. Elements with similar chemical properties were arranged in the same vertical columns, left several empty spaces, okay. Okay. In his periodic table and successfully predict the properties of undiscovered elements based on the properties of elements. Okay, menarik. Adalah dia tinggal berapa petak kosong dekat periodic table dia buat tu, jadual berkala yang dia buat tu. Tak semestinya kita tinggalkan petak kosong tu. Yang tu maksudnya kita tak pandai, tak. Tu maksudnya kita macam menjaga disiplin ilmu tu. Macam lagi mana kita tak tahu, kita jangan tulis. Kita jangan hentam. Sebab untuk ilmu ni, kita kena sebarkan mana yang kita tahu. Jangan kita sebarkan info-info yang palsu. Sebab yang tu ilmu ni juga macam kita kongsi tu, dia ada dalam disiplin ilmu lah. Sebab tu kan kita ada banyak bidang, kita ada banyak courses yang akan belajar nanti dekat universiti. Kita pilihlah berapa banyak kita nak belajar, ataupun kita pilihlah mana satu yang kita paling nak dan kita paling minat lah, okay. Di mana setiap orang ada kepakaran sendiri. Maksudnya ada orang ni dia boleh kuasai sesuatu ilmu tu, tapi untuk ilmu lain, walaupun untuk orang lain senang, bagi dia susah sangat nak kuasai. Jadi maksudnya kat sini kan kita punya bidang kepakaran lain-lain. Ada yang boleh teori, ada boleh mengaplikasikan sesuatu teori yang dia buat, ada yang dia buat hasil kerja dia guna tangan je, memang cantik lah, ataupun macam-macam lah kelebihan kita yang kita ada, okay. Macam kita asal lagi kelebihan kita macam tu. Jadi that's why in disiplin ilmu, dalam menjaga disiplin ilmu tu, kita kena kalau kita ni bukan seorang yang pakar dalam bidang ilmu tu, jangan kita anggap orang lain memang tak berminat dengan sesuatu ilmu yang kita rasa macam okay, tak apalah, walaupun saya tak berapa faham, saya cuba nak nak berkongsi dengan orang lain. Walaupun kita sendiri ragu-ragu, kita kongsi pula dengan orang lain. Yang tu macam menyalahi disiplin ilmu lah. Di mana disiplin ilmu ni kita biarkan orang yang pakar saja, pakar betul-betul mendalami bidang tersebut dan memang ada pengalaman dalam bidang tersebut, bidang ilmu tersebut, tak kisahlah ilmu agama ke, ilmu matematik ke, sains ke, dia memang pakar dalam bidang tersebut. Jadi kita kena jangan masuk campur bila hal pasal lagi-lagi perdebatan ilmu yang melibatkan apa-apa ilmu lah, terutamanya ilmu agama. Kita jangan jadi buat-buat tahu sedangkan kita sendiri tak tahu, kita tak mengaji betul-betul, tak mendalami betul-betul. Jadi macam janganlah kita ambil peranan orang lain yang sememangnya dia dah ada dekat bidang tu dah berapa lama dah berapa tahun dah. Dan kita macam buat kacau dengan kita menzalimi diri kita sendiri dan juga orang lain dengan memberi ilmu yang salah. Jangan. That's why, sebab tu kan kita ada subjek-subjek yang berlainan kan. Contohnya yang ambil aliran agama adalah bahasa Arab, pendidikan syariah Islam, ada juga kalau yang biasa, ataupun ada juga yang ambil sastra kan. Sastra apa-apa jenis bahasa lah dekat Malaysia ni. Ada juga ambil kesusastraan Tamil ke ataupun Melayu ke, tak kisah. Kita kena rujuk kepada pakar dia, which is kalau untuk sekolah kita kena rujuk pakar dia, iaitu ni lah guru bagi subjek tersebut. Dan jangan pula kita macam seksa cikgu tersebut sahaja nak kenakan dia. Kita tahu dia lemah untuk subjek tu, kita pergi tanya cikgu tu, kita sahaja nak kenakan dia. Tak boleh macam tu. Dia macam setiap ilmu ni
dia ada orang yang boleh kuasai, bukan kuasai lah, boleh boleh menyebarkan ilmu tu, yang ilmu yang betul lah, di mana dia bukan palsu. Cakap yang ni pun dah lama ya. That's why kita kena jumpa pakar lah. Lagi ilmu agama jangan buat main-main. Jangan salah bagi info. Kita kena rujuk pada pakar dia, which is ulama ke, apa-apa yang ada ni lah, dia punya qualification yang melayakkan dia menjadi seorang pakar tu. Okay. Lama juga. Okay. So next. Yang ke-6 pula. Okay, sorry iklan lama sangat tapi tak apa. Sama-sama dapat manfaat jugalah. Okay, so Henry Moseley sebut. Okay, beliau telah mengkaji frekuensi sinar X yang dibebaskan oleh pelbagai unsur dan telah menemui hubungan spektrum sinar X dengan nombor proton. Beliau telah mencadangkan setiap unsur harus mempunyai nombor proton tersendiri. That's why kita dah jumpa lah nombor proton dia. Okay. Dan beliau ni juga telah menyusun unsur mengikut tertib nombor proton yang menaik. Okay. Henry Moseley studied the frequencies of X-ray released by various elements, found a relationship between X-ray spectrum and proton numbers, proposed each element have its own proton number, and he arranged the elements according to their increasing proton numbers. Okay, left empty spaces in his periodic table and successfully predicted ataupun meramalkan 4 elements. Okay. Next. So prinsip asas dia untuk penyusunan unsur dalam jadual berkala ni. Okay. Unsur dalam jadual berkala menyusun mengikut tertib nombor proton yang menaik. Okay, which is yang ni lah. Dia telah susun unsur mengikut tertib nombor proton yang menaik. Okay. Which is ni lah nombor proton yang ada kat atas ni. 1, 2, 3, 4 bla 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 macam ni. Okay, next. Unsur yang sama mempunyai sifat kimia yang serupa dan diletakkan dalam laju menegak yang sama. Sebab tu lah kita belajar. Okay. Untuk kita ni yang KSSM. Okay. Boleh juga lah sama macam KBSM. Alah, tak boleh tu lah. Okay. Okay. That's why kita perhatikan kita ada belajar group 1 ataupun color 1. Lagi apa lagi? Kita belajar kumpulan 3 ataupun period 3. Kumpulan 17, kumpulan 18, kumpulan 4 kot belajar. Kumpulan 2. Ya ke? Ni pun tak ingat lah macam tu. Dan juga kita ada belajar unsur peralihan ataupun transitions. Okay, kita tengok bahasa Inggeris. Okay, basic principle of arrangements of elements. The elements are arranged in ascending order of proton numbers, which its elements with similar chemical properties are placed in the same vertical column. Okay, next, the arrangement of in the periodic table of elements. Okay, arrange in ascending order of proton number from left to right and from top to bottom. Number of valence electron will determine the position of the group element. Okay, so vertical groups, vertical column ataupun melintang kita panggil groups. Horizontal column kita panggil periods ataupun kumpulan. Okay. Maksud yang kat sini, apa itu
valence elektron. Valence elektron dia ditentukan berdasarkan dia punya susunan elektron yang stabil lah, sama ada oktet ataupun duplet. Kalau duplet dia 2 saja, which is helium 2 duplet. Dia dah stabil. Okay, yang ni contohnya 2.8.7. Apa-apa nombor yang dekat belakang setelah titik perpuluhan ni, yang tu kita panggil elektron valence ataupun valence elektron. Di mana kalau 7, okay, kita tahu kita kena tambah 10, which is dia 10, 17. So dia chlorine. Macam tu lah. Okay, so yang ni. Okay, so masuk yang tadi 4.2, 4.2 susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Disusun mengikut urutan tertib naik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kedudukan kumpulan sesuatu unsur ditetapkan oleh bilangan elektron valence. Contohnya macam ni. Kita cuba okay, 21. 2.8, 10. Okay, 0.8, 18. 21 tolak 8, 11 tolak 8 berapa? Okay, 3. So 3. 5, okay, betul lah tu. Okay, so 2.8.3. Okay. Jadinya yang ni kita dapat tahu yang ni group 3 lah dekat sini. Disebabkan dia macam lebih sikit. Dia macam after 3 ni, jadi kita boleh kekalkan terus dia 3 ni. Okay. So, itulah. Okay. Jadual menegak, laju menegak. Laju menegak tu kumpulan. Okay, kumpulan which is dia akan ni lah. Macam baris. Laju Oh, silap cakap ni. Alright. Maaf. Okay, salah lah. Terbalik Terbalik. Okay, kita betulkan balik fakta. Okay, rupanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama je. Okay. Which is group ataupun kumpulan 1 hingga kumpulan 18. Okay, color tu period ya kawan-kawan, ataupun itulah period, memang period, which is color kita ada 7 color. Ya Allah, salah sorry sekorang. Okay. Yang ada komen apa ni tadi? Oh, selalunya soalan dia macam ni. Ni. Okay, kalau nak tengok bentuk soalan dia macam ni lah. Okay, jap. Ada juga lah bentuk soalan dia, jap. Saya download jap bentuk soalan dia. Jap. Kita pergi ke dia dengan siapa? Yang ni apa? Tajuk dia with. Jap. Sabar. Dia bentuk soalan dia suka tanya. Dia punya apa? Dia punya sifat kimia. Dia suka tanya sifat kimia. Okay, lepas tu selain dia suka tanya sifat kimia tu, dia suka tanya pasal dia milik sekejap. Dia suka tanya yang tu milik siapa? Sekejap. Mana contoh? Okay, ni contoh latihan. Saya buka kat sini sebentar. Ada yang tengah download. Okay. Ni contoh latihan dia. Nanti saya kasihlah dia punya latihan dia. Okay. Di mana ni antara contoh soalan kertas satu. Dia akan kalau yang ni, kalau topikal ni dia akan tanya lah dari 4.1 sehingga 4.7. Tanyalah segala dia punya sejarah apa semua. Okay. Dia biasanya dia akan tanya macam dia punya, macam mana nak cakap? Dia punya sifat. Lepas tu apa dia punya ciri-ciri kumpulan tersebut. Lagi dia tanya berkenaan kegunaan unsur tu. Ada kita kena tengok. Lagi dia suka tanya apa lagi?
dia suka tanya okay, dia kasih nombor perbuatan ni, lepas tu adalah dia tanya apa nama dia ke, ataupun dia tanya dia punya ciri-ciri. Dia tanya ciri-ciri. Tu pun dia suka tanya, dia berdasarkan ni lah dia punya ciri-ciri yang telah ditetapkan, yang tergolong dalam mana-mana kumpulan, mana-mana color, mana-mana sama ada dia punya unsur peralihan juga ke, dia berdasarkan dia punya ciri-ciri kimia, kebiasaannya soalan. Dan juga dia suka tanya berdasarkan dia punya unsur dan juga kegunaan harian lah. Dan juga dia suka tanya macam ciri-ciri apa kumpulan tu kan. Lepas tu dia suka tanya macam sifat unsur tu. Lagi dia suka tanya, dia boleh juga jadi untuk dia punya kereaktifan. Yang ni jarang keluar dekat soalan. Kalau keluar habis jugalah. Dia ada juga tanya kereaktifan ataupun reactivity, di mana okey kita tengok dia punya macam when going down, bila turun bawah unsur ni dia akan jadi macam makin reaktif ke tak. Yang tu kereaktifan ataupun reactivity. So kita tengoklah yang mana yang dari yang kurang reaktif sehingga yang paling reaktif. Yang tu dia suka tanya. Lepas tu apa lagi? Lepas tu dia juga tanya jenis lah, jenis dia punya oksida. Ada juga kita belajar nanti sama ada dia amphoteric ke, base ke, acid ke, apa-apa jenis oksida lah. Oksida tu maksudnya dia punya nama tu adalah oksida ataupun oxide tu. Okay, lagi dia suka tanya, dia lagi suka tanya ni tau, pasal size atom ni. Macam dia punya ciri-ciri, yang ni tergolong dalam ciri-ciri kumpulan tu. Kumpulan 1 ke, kumpulan 17 ke, kumpulan 18 ke, macam tu. Ni paper 1. Paper 2 ni. Suka tanya pasal, okay, selain ciri-ciri, bukan ciri-ciri lah, sifat kimia, dia juga suka kita bandingkan dia punya sifat fizikal ni. Dia suka. Lepas tu ada juga dia suruh kita lukis unsur tu. Lukis unsur tu. Apa dia, segala elektron lah kita lukis kan. Contoh. Okay, contohlah ini. Kan. Lepas tu dia suka tanya pasal apa dia punya susunan elektron. So contoh yang ni 2.8.3 contoh. Dia suka tanya pasal dia punya ketumpatan, dia punya takat lebuh, dia punya apa lagi, takat didih. Dia suka tanya, dia suruh bandingkan, dia suka macam tu. Ni kalau pasal eksperimen payah juga. Dia suka tanya yang mana satu reaktif. Dia suka tanya suruh kita buat dia punya persamaan. Kimia ni tak dapat dipisahkan, kena buat juga persamaan. Kadang-kadang macam tu. Dan kadang-kadang dia suruh senaraikan 3 unsur tu dan macam mana dia punya kereaktifan ataupun how does the reactivity of that group lah. Okay, lepas tu kalau untuk unsur peralihan ataupun transition element, okay, dia akan, biasanya dia akan tanya apa sifat khusus dia, kita nak kenal pasti yang tu unsur peralihan. What is the special properties of that transition element? Dia suka tanya macam tu. Lagi apa lagi dia suka tanya? Suruh inference lah apa semualah. Okay, yang ni untuk yang ni ada lagi, jap. Yang ni ada skema. Ni dia ada skema. Kita tengok macam mana. Kita tengok dulu bentuk soalan, lepas tu nanti next week kita sambung Okay, oh ini dia kasih nota ni.
Lepas tu dia suka tanya, okay, group 1 dia kena apa nama lain dia, okay. Group ataupun kumpulan 18 ni apa nama lain dia, okay. Yang ni yang kita buat ya. Kalau group 18 kita panggil noble guest ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Kita tengok dia punya skema. Kat sini tadi. Nampak? Okay. Sini tadi. Ni. Guest Adi ataupun guest Nadi. Noble guesses. Yang tu grup 18 ataupun kumpulan 18. Okay. Untuk kumpulan 17 ataupun grup 17. Halogen. Dua-dua halogen. Untuk kumpulan 3 hingga 12. Di mana yang tu merupakan unsur peralihan ataupun transition elements. Kalau kumpulan 2 dipanggil alkali earth metals ataupun logam alkali bumi. Ini logam alkali ataupun alkali metals lah untuk group 1 ataupun kumpulan 1. Okay, cara-cara nak explain tu jap. Alang-alang kita tengok skema je lah. Sama je. Alamak. Okay, disebabkan dia sama je. Okay. So, adalah juga dia suruh, okay, selain dia suruh tulis unsur pula, susunan elektron ataupun electron arrangement, ada juga dia tanya berapa petala ataupun number of shells. Okay. So, ni ada juga yang 18. Okay, lagi dia punya bentuk soalan dia. Sekejap. Okay, lagi bentuk soalan dia. Yang ni ada suruh menuruni kumpulan 18, going down to 18. Yang ni dia punya explain dia. Kalau explain kita kena explain dia punya size atom. Okay, kita nak highlight. Yang ni wajib tau bila explain. Kalau explain ni biasanya 8 markah. Biasanya 8 markah. Siapa yang 6 markah? Paling kurang lah. Ya Allah, dia tak bagi highlight ya cik sekalian. Encik sekalian. Okay, sorry. So dia tak bagi highlight, tak apalah kita highlightkan dia. Okay. So size atom biasanya kita kena explain. Kita kena terangkan. Size atom dia makin lama makin apa. Semestinya semua dia punya kumpulan dia makin turun bawah. Which is going down maksudnya dekat sini sekejap. Alamak. Okay. Saya pun pening. Sekejap. Sini. Okay. So dia punya yang tu tadi size atom di mana dia punya ni makin ke bawah maksudnya makin turun bawah macam ni lah. Turun bawah. Okay. So lagi selain atomic size ataupun size atom, kita kena terangkan kenapa dia meningkat. Semua sama meningkat kerana bilangan petala ataupun number of shells occupied with electron, okay, berisi elektron bertambah. Kena mention 2 ni. Dapatlah dalam 1 ke 2 markah tak pasti. Okay. Kita yang ni ada pilihan lah kita nak explain macam mana. Okay, lepas tu kita kena explain dia punya takat lebur ataupun didih. Yang ni wajib. Takat lebur ataupun didih. The melting point or boiling point kita kena explain lah dia rendah ke tinggi ke. Lepas tu dikuasai dengan daya apa dia punya daya dia. Kalau untuk grup 18 ni Van der Waals. Van der Waals ni semestinya dia memang daya yang lemah ya. Dia memang daya yang lemah. Kita jumpa yang ni dekat ni tau, dekat chapter 5 ada. Chapter 5 ada. Okay. Van der Waals ni kita tahu dia daya yang lemah. Bila daya yang lemah, kita kaitkan juga dia punya nak meleraikan daya tu macam mana. Dia kena berapa banyak haba yang diperlukan untuk melemahkan lagi daya tu. Macam nak bagi daya tu tak adalah. Ataupun mengatasi daya tu, berapa banyak haba, okay.
Yang tu untuk dia explain pasal takat didih ataupun lebur. Lepas tu kita explain dia milik daya mana. Lepas tu kita kena explain dia perlukan haba yang banyak ataupun kurang untuk mengatasi daya ni. Lepas tu selain dari tu ada juga pilihan kita boleh cerita pasal ketumpatan dia. Tapi kebiasaannya lah jawapan student ataupun cikgu lagi galakkan kita cerita pasal size atom, mula-mula size atom. Lepas tu kita kena mention dia punya bilangan petala ataupun number of shell. Dia bukan kita mention dia ada berapa, kita mention dia bertambah ke dia berkurang, increases or decreases. Okay, next. Yang tu yang pertama, maybe kita dapat dalam 2 markah. Okay, 2 markah kat sini. Okay, next. Kita cerita pasal takat lebur dengan didih. Di mana kita cerita dua-dua tu dia rendah ke tinggi. Okay, dua-dua tu rendah ke tinggi. Okay, yang ni dapat 1 markah. Dapat yang ni 1 markah. Lepas tu kita bagi tahu sebab kenapa. Sebab atom-atom tu ditarik oleh daya apa? Daya yang macam mana? Okay, yang ni baru dapat 2 markah. Okay, lepas tu kita bagi tahu macam mana kita nak atasi daya tu. Sama ada dia perlukan lebih haba ataupun kurang haba. Haba yang banyak ataupun haba yang sedikit. Kita kena bagi tahu. Okay, so yang tu baru 3 markah. Lepas tu kita cerita lagi. Cerita lagi pasal yang ni. Kita ceritalah boleh lah tambah tapi bla 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 meningkat menuruni kerana saiz atom bertambah bla 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 lebih kuat dan lebih bertenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ni. Dia berbalik juga kita macam ni. Kita bagi tahu dia macam ni. Kita bagi tahu dua-dua bila daya tu kuat, bila daya tu lemah ataupun bila daya tu lemah, daya tu kuat pula. Jadi kat sini kita dapat 4 markah. Biasanya soalan ni terangkan dia dapat 6 ataupun 8 markah lah. Lagi kalau nak cukup 8, tambah lagi kita cerita pasal dia punya ketumpatan ataupun density lah. Kita bagi tahu sebab dapatlah 2 markah. Okay. So next. Okay, macam biasa soalan memang suka tanya pasal ni physical properties. Di mana physical properties ni di antara dia punya keadaan, 3 keadaan ni dia tak termasuk aqueous lah, tak ada aqueous. Dia solid, liquid or gas ataupun pepejal, cecair dan juga gas. Lepas tu tentu sifat-sifat fizikal yang utama. Kenapa dia sifat-sifat fizik yang pelik? Okay. Lepas tu takat lebur, okay, cerita yang tu. Lepas tu ketumpatan. Lepas tu dia larut tak dalam air ataupun dia larut dekat apa-apa pelarut lain. Contohnya pelarut universal. Contoh. Lepas tu dia mengalirkan elektrik tak? Yang tu kita boleh cerita. Tapi kalau untuk yang ni biasanya dia melibatkan ni lah saiz atom. Lepas tu kita bagi tahu berapa bilangan petala dia, macam mana. Takat lebur atau didih disebabkan daya apa. Lepas tu berapa banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tu. Lepas tu kita bagi tahu yang sebalik dia lah. Situation sebalik dia dan juga dia punya ketumpatan. Okay. Tu kebiasaannya soalan macam tu. Dan ni soalan famous yang ni. Dia tanya, dia bagilah apa-apa jenis gas ke apa jenis unsur. Lepas tu dia tanya kegunaan dia yang telah digunakan dalam kehidupan seharian lah. Di mana yang ni famous dekat kertas 1 yang objektif tu dan juga boleh jadi juga dia keluar dekat kertas 2 bahagian A ataupun B lah. Tengoklah juga. Dia takkan keluar dekat essay lah. Yang ni jarang sekali keluar dekat essay. Tapi kalau keluar, kalau tak hafal memang ni lah pisang lah. Okay. So yang ni kena bagi tahu sebab kenapa dia jadi monoatom ke apa ke macam ni lah. Kena bagi tahu sebab. Yang ni biasanya soalan essay. Yang ni bagus ni, nanti saya kasih dekat korang lah. Kasih terus version skema. Tapi boleh juga lah kasih yang soalan punya.
So itu je kot daripada saya. Soalan dia memang famous macam tu lah. Lepas tu yang ni pun kita kena ingat juga ni persamaan tindak balas. Dia punya pemerhatian macam mana. Melibatkan eksperimen lah ni. So yang ni aku lah baca kita sambung kelas lagi next week lah. Next week Selasa depan. Selasa depan dan juga Khamis depan. Kita akan sambung lagi part yang ni. Chapter 4 ni. Lepas tu nanti next hari Khamis kot. Next week hari Selasa boleh habiskan. Lepas tu hari Khamis nanti, Khamis depan nanti saya nak masuk dekat antara kita dah 5, 6, 4 antara chapter 7 dengan chapter 8 lah. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you very much lah sebab join. Yang mana yang join 2 sesi tu boleh lah juga tabik dekat korang. So ada apa-apa pertanyaan tak? Rasanya tak ada lah kot kan. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa next week lah. Bye.